Hai semua, berjumpa lagi kita di channel Cikgunya AC. Hari ini saya nak berkongsi tutorial untuk pembinaan soalan menggunakan Google Form. Baiklah, yang pertama sekali apa yang perlu dibuat, kita buka soalan dari Microsoft Word. Dari Microsoft Word ni kita boleh nampak soalannya. Tetapi untuk ini kita perlu edit sedikit. Sebab nak tukarkan ke form, dia perlu ada formatnya lah supaya form Google Form boleh baca. Jadi kalau tengok sini, kalau saya nombor soalan tidak perlulah, sebab kalau nombor soalan ini dia memang tak boleh baca. Di Google Form lah setakat ni saya cubalah. Jadi nombor soalan memang saya tidak letak. Kalau mana-mana soalan yang saya nak pindahkan ke Google Form, memang saya tidak letak soalan lah, nombor soalan. Yang kedua, apa yang perlu diberikan perhatian adalah pilihan jawapan. Pilihan jawapan mesti dalam bentuk numbering lah. Numbering. Ini kalau tengok yang ini pula, dia ada juga ABCD-nya, tapi dia bukan dalam bentuk numbering. Nampak? Dia tidak ada highlight untuk numbering. Jadi apa yang perlu dibuat, kita tekan numbering. Jadi dia akan jadi seperti ini. Jadi nampak terdouble. Jadi yang ini perlu dipadamlah. Jadi kalau boleh masa nak buat soalan tu, kita memang sudah set lah soalan ini akan guna Google Form. Jadi siap-siap lah. Jadi ini pun kita kasih selaras supaya senang form nanti membaca. Selain daripada yang tengok ini tadi, numbering highlight ke tidak, antara cara lain adalah dengan tekan show and hide ini. Kalau saya ni suka lah juga guna ini, senang tu kita tengok. Tapi ada orang dia tak suka sebab macam semak, terlampau banyak P. P terbalik. Jadi apa maksud senang mau tengok? Cuba tengok. Kalau tadi nampak? Kalau tadi yang sebelum saya edit tadi, dia tidak ada anak panah. Itu kenapa kalau kita tengok siapapun tak sama. Memang boleh nampak tak sama. Kalau tekan yang high ini, show ini jadi terus kita boleh detect lah mana-mana yang tak okey. Tapi kalau kita tidak tekan, tak nampak sangat lah. Boleh ya? Jadi berbalik pada tadi. Selain dari itu, kalau soalan itu ada gambar macam ini, yang ini kita perlu set dululah, keluarkan dia dulu. Save gambar. Kita save dulu lah gambar. Nah, ini soalan nombor 5. Jadi kita set dia sebagai soalan nombor 5 di tempat yang senang untuk kita cari nanti. Tekan. Jadi ini selesai sudah. Kita boleh tutup. Terlupa. Yang ini gambar kita kena delete dulu supaya dia boleh baca. Sebab tadi kita sudah save kan. Baiklah. Save balik. Save dulu. Baru kita tutup. Lepas tutup, langkah kedua yang perlu kita buat, kita buka Google Chrome kita. Di Google Chrome, kita pergi sebelah kanan yang ada wafer ini, Google Apps. Macam wafer, 9 titik. Cari Drive. Google Drive. Di Google Drive, kita kena kasih masukkan, tekan New, file soalan kita tadi.
Okay, file soalan tadi contoh. Okay, yang ini tekan open. Jadikan upload. Okay, jadi jangan keluar macam ni. Tapi ini dalam Microsoft Word. Jadi Microsoft ni Google tak boleh buat kerja. Okay, jadi kita kena bergerak pergi open with Google Docs. Okay, jadi dia sudah buka di Google Docs. Tetapi formatnya masih lagi dalam DOX. Maksudnya Microsoft Word. Okay. Jadi kalau nak convert pergi form, dia masih tidak dapat. Jadi apa perlu kita buat? Pergi File, Save as Google Docs. Tekan. Okay, jadi dia sudah mula tukar pergi Google Docs. Ya. Okay, kemudian kita buka tab baru, pergi form, kita tekan form types lah. Form. Okay, ambil ini forms. Dia akan pilih blank ataupun kalau ada quiz, blank quiz, boleh juga blank quiz. Okay, nak tukarkan dia dari docs ke form, perlu ada satu apps. Okay, kalau saya suka form builder. Okay, cari form builder. Okay. Untuk yang first time, dia akan jadi macam ini. Dia akan keluar form builder, tekan install. Tekanlah. Okay, continue. Jadi dia akan minta kebenaran untuk access. Allow. Seterusnya dengan jadi done. Okay, jadi yang ini boleh tutup, close. Okay, di mana mau tengok tadi? Form builder tadi. Okay, di sini add-ons, tekan form builder dan kita pilih start. Okay, jadi dia akan keluar satu paparan kecil di sebelah kanan. Okay, form builder dan kita pilih dokumen kita Google Docs tadi, tekan. Jadi dia akan bawa kita pergi ke Google Drive kita dan kita pilih select. Okey, jadi dibilang sini sudah ready. Check, betulkah sudah ready? Okey, jadi ada 5 soalan tadi. Ya, betul. Okey, multiple choice. Ya, lepas tu kalau saya suka terus tekan sini require. Okey, maksudnya mesti jawab. Kalau tak jawab, tak boleh pergi, tak boleh hantar soalan ini ataupun kuis ini. Okey, jadi import selected. Dia akan masuk. Kalau line cepat, lajulah. Kalau dia lambat, line tak okey, lambatlah. Okey. Okey, jadi bilangnya sudah selesai, kita tutup. Tutup dan kita cek. Betulkah ini? Betul kan? Ada 5 soalan. Jadi betul sudah. Okey, jadi tadi ada satu soalan ada gambarkan. Jadi kita sekarang cari soalan itu. Yang ini kan Raja 1. Tekan picture. Okey, kita cari mana sudah gambaran kita tu. Tadi nombor 5. Okey, tekan open. Okey. Okey, jadi gambar sudah masuk. Jadi soalan ini sudah selesai. Sekarang kita bergerak pergi ke setting. Okey, jadi memandangkan ini adalah kuis ujian. Ya, sebelum itu, okey, limit 1 respon. 1 kali siap dijawab. Okey, ini kalau mau. Okey, terima kasih kerana menjawab. Okey, kemudian di sini kita jadikan dia kuis. Maka nak bagi sekarang, nak bagi kemudian, later kemudian. Tapi okay, bila kita tekan yang ini, later after manual reveal, dia akan jadi turn on email correction. Okay?
Jadi kalau kita nak collect lagi emailnya, automatik depannya ni akan berubah. Jadi kalau rasa perlu ambillah, tapi kalau saya tidak payahlah, tidak perlu. Okey. Okey, kemudian balik pada tadi, kalau ujian ke, peperiksaan ke, ini semua tidak perlulah kecuali markah setiap soalan itu. Okey. Okey, kalau sudah selesai tekan save. Ya. Okey, jadi kalau kita tengok ini belum ada tajuknya. Okey, tajuk ada 2. Jadi kalau saya menggalakkanlah cikgu type sini. Okey, sebab apa? Dia akan auto bergerak di sini juga nanti. Kalau type sini dia sebelah atas tidak berubah. Okey. Ujian 1. Dia akan ubah. Ujian 1. Okey. Form description-nya ini adalah uji minda Anda. Okey. Okey, yang ini kalau perasan belum ada nama, baru soalan. Ya, jadi kita kena tambah. Ya. Jadi di sini kita kena tambah nama pelajar. Okey, jadi kalau nama dia pelajar akan type. Jadi kalau pelajar type tidak perlu pilihan lah, kita tukar kepada short answer. Okey, wajib jawab require. Kalau tak jawab tak boleh bergerak ke muka surat seterusnya. Okey, selain nama kita mungkin perlukan kelas. Okey, jadi sini kelas. Takkan mau belajar kita sediakan kalau ada 10 kelas semua kan. Okey. Jadi kita tukar kepada drop down. Maksudnya ada anak panah untuk dia tekan drop down. Okey, contohnya 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Okey. Jadi dia sudah jadi macam ini. Okey, yang ini pun require. Okey, sekiranya nak pecahkan dia kepada beberapa bahagian. Okey, mungkin nak pecahkan maklumat awal, belajar dulu, belajar isi. Kemudian barulah kepada maklumat soalan-soalan. Okey, kita boleh pecahkan kepada 2 section lah. Section ini soalan kita pilih di atas. Jadi di antara soalan atas ni dengan sebelah bawah kita nak add section. Tekan add section. Okey, jadi dia akan pecah jadi 2. Okey, jadi di sini mungkin kita boleh tukar. Okey, soalan bahagian A. Bahagian A. Okey. Di sini kalau nak tambah, pilih jawapan yang paling tepat. Ya. Okey, jadi sudah siapkah? Belum lagi. Okey, seterusnya, langkah seterusnya kita perlu set jawapan. Okey, jadi kalau tadi kita di sini setting, kita sudah set dia sebagai quiz. Ya, quiz. Jadi kalau sudah jadi quiz, dia akan buka lah sebelah ini, answer key. Kalau tidak buka quiz tadi, dia tidak akan ada answer key. Okay, jadi kita kena key in markah. Okay, jadi ada 5 soalan, maksudnya 20, maka 1 soalan lah. Okay, jadi dan pada masa sama kita akan set jawapan. Okay, macam ni. Okay, dan kalau mau add feedback lah, tapi pelajar tidak nampak juga kan maka diorang. Okay, jadi tidak payah. Okay, next kita bergerak soalan. Maksudnya kita kena buatlah untuk semua soalan. Add answer key 20 markah. Okay, penari adalah ragam alam berputar. Okay, soalan yang ketiga, apa soalannya? Bukan merupakan kategori serangan. Okay, kalau serangan answer key. Okay, bukan. Jadi kalau bukan bola tanpa. Okay. Kemudian makanya 2
20. Dan okay, next. Berapa lagi? Ini lagi. Suka tak? Ini kah tadi? Okay, pemain-pemain pasukan dalam satu gelanggang dipisahkan. Answer key dipisahkan oleh siapa? Takraw. Okay, jawapannya 20. Maka okay, yang terakhir yang ini formasi apa ini? Okay, formasinya 3-5-2. Jadi 3-5-2. Tekan answer key. 3-5-2. Okay, sana makannya lagi. Okay, jadi dia akan jadi 100 markah keseluruhannya. Okey, dan ya. Baiklah, mari kita tengok. Ini preview untuk tengok hasil yang sudah kita buat. Okey, type nama. Kelasnya, kelas apa. Jadi dia kena isi. Require tu maksudnya perlu isilah, ada tanda warna merah ni. Bintang merah, tekan next. Okey, jadi ini markah. Pelajar boleh nampak markahnya, tapi jawapan pelajar tidak boleh nampak. Ya, jadi kalau rasa okey sudah ini, okey, kalau pelajar sudah siap jawab, submit lah. Okey, jadi selesai sudah rasanya. Okey, jadi next seterusnya, kalau nak tahu kita boleh ubah warna sebenarnya pun. Okey, term. Okay, kita boleh pilih warna yang kita suka. Okay, pada masa sama header. Header pun kita boleh tambah. Header tu maksudnya sebelah atas sini nanti akan ada grafik lah, gambar, picture. Tentulah. Okay, ni. Okay, kalau nak pilih, pilihlah. Contohnya saya suka ini. Ambil, insert. Okay, jadi dia akan ada header di atas. Okay. Header. Ya. Okey, tapi macam saya nak letak logo sekolah. Jadi pilihlah logo sekolah. Okey. Ini macam saya logo sekolah. Logo sekolah saya lah bukan? Okey. Ini saya sudah buat juga, siap-siap sebelum ini. Okey, jadi boleh nampaklah beberapa contoh saya akan buat. Okey, done. Okey, siap. Ya, cantik kan? Okey, tengok lagi sekali. Okey, puas hati. Kalau puas hati, kita tutup. Selesai. Okey, jadi seterusnya kita nak hantar kepada pelajar, kita tekan send lah. Send. Link, shorten URL, kita copy dia punya link dan kita paste lah di mana-mana. Okey, okey. Andaikan sekiranya nak tambah masa, maksudnya kita set masa. Okey, jadi masa kalau kita nak set contohnya cuma boleh jawab dalam tempoh 1 jam. Okey, form limited. Kita pilih form limited. Okey, jadi kita tekan install. Ya, continue. Sama macam tadi masa kita install form builder tadi. Okey, sekejap. Done. Jadi form limited akan keluar. Dia akan minta kita set macam mana? Date and time. Okey. Bila masa nak set. Okey. Last bila. Due date-nya lah. Due date-nya. Contohnya kita letak sana 18 hari bulan. Okey. Kemudian masanya mungkin kita letak sana jam 12 tengah hari. Okey, 12 PM.
tekan siap. Set. Okay. Jadi dengan tulis ini, respon tak boleh diakses sudah. Okay. Boleh juga ubah. Ya, boleh ubah. Contohnya kita nak tukar kepada maaf, masa menjawab telah tamat. Boleh. Okay. Jadi dia akan bagi sinilah cek nakkah tak nakkah email bagi tahu masa sudah tamat. Okay. Takut kita lupakan, kalau saya letaklah. Okay. Save dan enable. Bolehlah. Terlupa, ini tutup. Okey. Jadi dia akan sudah. X. Ya. Seterusnya ada satu lagi, response. Okey. Okey. Jadi sebab belum bagi link kepada pelajar kan. Jadi kalau pelajar sudah ada link, sudah yang menjawab, kita boleh nampaklah respons-respons mereka. Okay, tapi macam mana nak tengok? Kadang-kadang kita nak buka satu-satu di sini kan. Jadi, kita boleh tekan ini, create spreadsheet. Okay, new. Ya. Kita tekan create a new lah. Jadi, tekan create. Jadi, data-data daripada Google Form ini, dia akan pindahkannya ke dalam Google Sheet. Namanya Google Sheet. Okay. Okay, jadi selesai. Ini dia otomatis akan masuk dalam Google Drive lah kalau kita tengok Google Drive. Ya, ada tengah link. Sabar. Nah, tu masuk sudah. Okay, dia akan otomatis link dah masuk dalam Google Drive lah. Jadi kalau pelajar dia respon dalam ni, otomatis dia akan masuk juga di dalam sheet tadi. Jadi kalau nak tengok, tekan sekejap. Sebab kita sudah create kan, takkan mau create lagi sekali. Okay. Kalau tidak, kita boleh juga tengok di Google Drive tadi. Ya, kalau tak mau melalui form, sini sama, benda yang sama. Okay. Di sini kita boleh nampak lah markahnya berapa, masa bila dia jawab, nama pelajar siapa, kelasnya apa. Okay. Yeah. Jadi apa jawapan yang dia pilih, semua ni lah. Okay. Okay, jadi saya rasa setakat itu saja. Ya, yang paling penting jangan lupalah send link kepada pelajar lah. Jadi saya rasa itu saja perkongsian kita pada kali ini. Sekiranya dapat memberikan manfaat pada anda, jangan lupa untuk tekan subscribe sebagai tanda sokongan kepada saya. Terima kasih.